Okay, Assalamualaikum, kembali dengan Cik Syikin dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tingkatan 2 bagi unit 1 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial ataupun PEERS untuk subtopik 1.4 kekeluargaan. Okey, dalam topik kekeluargaan kita akan melihat jurang generasi. Apa yang dikatakan jurang generasi ni ialah perbezaan peringkat umur antara generasi tua dan generasi muda. Contohnya perbezaan umur kamu dengan ayah kamu ataupun dengan datuk. Itu ialah dua generasi yang berbeza. Kemudian terdapat perbezaan dari segi sikap, nilai dan tingkah laku. Setiap generasi dia mempunyai sikap dan nilai serta tingkah laku yang berbeza. Okey, dalam topik ni kita akan melihat 4 generasi iaitu generasi X, generasi Y, generasi Z dan generasi Alpha. Okey, generasi X lahir sekitar tahun 1965 hingga 1990. Ini ialah generasi awal internet. Maksudnya masa tu internet baru sahaja mula berkembang. Okey. Generasi ini menganggap internet sebagai media yang tidak memerlukan kepakaran. Maksudnya dia beranggapan semua orang ataupun siapa je boleh guna. Tak perlu ada kepakaran. Boleh pakai je. Okey, dekat bawah ni ada tahun yang mewakili generasi X daripada 1965, 1966 sehinggalah 1980. Ini dipanggil generasi X. Kalau yang sebelum dari 1965 tu bukan generasi X. Ataupun selepas 1980 dia bukan generasi X. Generasi yang kedua ialah generasi Y. Generasi Y lahir sekitar tahun 1981 sehingga 1994. Digelar generasi milenium. Generasi ni sukakan pencapaian tinggi dan mahir dalam penggunaan teknologi kalau kita bandingkan dengan generasi X. Dalam ni ada dari 1981 sehingga 1994. Contoh Cikgu Syikin lahir 1985. 1985 ialah generasi Y. Generasi seterusnya ialah generasi Z. Lahir sekitar tahun 1995 sehingga 2010. Digelar sebagai generasi internet. Mempunyai kemahiran dalam penggunaan komunikasi dan teknologi media seperti message text, email dan telefon bimbit. Ini contoh macam kamu lahir 2001, 2002, 2003 kan? Ataupun abang kan? Abang kamu. Kebanyakan lahir tahun yang inilah sehingga 2010. Contoh kalau sekarang kita 2021, dia bukan dekat generasi Z. Biasanya yang lahir pada tahun ni dia lebih mahir lah penggunaan teknologi sebab lahir-lahir je orang kata dah ada dah telefon bimbit semua kan. Berbanding generasi yang sebelumnya. Generasi yang keempat iaitu generasi Alpha daripada 2011 sehingga 2025. Ni adik-adik awak lah ni, adik sekolah rendah 2011 sehingga 2025 sering menggunakan gadget-gadget berteknologi tinggi, merupakan generasi yang awal pendidikan bersekolah seawal usia 3 ke 4 tahun. Kenapa dikatakan sering menggunakan gadget-gadget berteknologi tinggi? Kalau kamu tengok sekarang, kita pun dalam musim PDPR semua pakai telefon ataupun guna laptop ke kan, dengan capaian internet. Jadi itu ialah gadget yang berteknologi tinggi. Bagi generasi Alpha ni, kebanyakannya bersekolah lebih awal. Contoh umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dah pergi tadika. Kalau dulu 6 tahun baru kita tadika. Maksudnya dia pendedahan kepada pendidikan tu lebih awal berbanding generasi
sebelumnya. Okey, jurang generasi dalam keluarga. Ada pelbagai aspek jurang generasi. Antaranya ialah 4 yang utama pemikiran, komunikasi, yang ketiga adab dan susila, yang keempat cara hidup. Okey, kita akan bandingkan dahulu dan sekarang. Dari segi pemikiran, orang dahulu dia lebih berhati-hati dalam menyuarakan pendapat. Okey, berbanding dengan generasi yang baru ataupun generasi sekarang lebih berfikiran terbuka ataupun orang kata open minded. Dia nak bagi pandangan, nak bagi pendapat tu dia lebih terbuka. Okay. Dari segi komunikasi, kalau dahulu lambat dan terhad sebab dulu-dulu tak ada capaian internet yang kuat. Okay. Kalau tahun 1980 ke apa, mungkin dia lebih kepada guna surat kan, ataupun postcard macam tu Masa tu masih lagi kita ada kad raya, postcard raya. Dia tak sampai pada hari yang sama Hari ni post mungkin seminggu baru sampai. Jadi lambat dan terhad. Berbanding dengan sekarang komunikasi tanpa sepadan. Okay? Tanpa sepadan maksudnya kamu di Malaysia, kamu boleh berhubung dengan orang yang ada di luar dari Malaysia. Okay, kamu di Melaka boleh berhubung dengan datuk atau nenek yang berada di Pulau Pinang. Contoh, itu tanpa sempadan. Okay, melalui apa? Mungkin melalui Telegram, melalui WhatsApp. Okay, penggunaan teknologi lah. Okay, adab dan tata susila. Kalau dahulu, orang-orang lama dia lebih menekankan pantang larang dalam perlakuan dan tutur kata. Okay, kadang-kadang orang macam nenek-nenek kita kan cakap jangan nyanyi masa memasak, nanti dapat kahwin dengan orang tua. Contoh, itu pantang larang diorang lah. Sebenarnya tak ada pun, kan tak elok kita sambil masak kita nyanyi-nyanyi nanti air liur masuk dalam makanan. Sebenarnya macam tu, tapi dia gunakan bahasa yang kiasan, okay, sebagai lebih beradab. Okay, kalau orang sekarang ni dia kurang sikit menitikkan adab dan tata susila. Kadang-kadang jumpa orang tua pun tak salam kan. Okay, cara hidup. Kalau orang dahulu dia lebih berorientasikan keluarga, maksudnya kalau dulu-dulu kita selalu tengok bila waktu makan duduk semeja ataupun duduk sekali. Selalu buat kenduri. Kalau kenduri gotong royong, dia beramai-ramai dalam keluarga. Kalau yang generasi baru ni dia lebih berdikari dan cara hidup lebih moden. Dia suka seorang-seorang pun boleh jalankan aktiviti tu Maksud dia lebih berdikari lah. Kebanyakan kalau kamu tengok orang sekarang dia kerja pun di luar kawasan dia. Kalau dulu dia tolong mak ke ayah dekat kampung kan. Macam tu. Okay. Ada 4 kepentingan untuk merapatkan jurang generasi. Yang pertama, dapat membina semangat kekeluargaan yang erat. Macam mana cara kita nak bina semangat kekeluargaan? Contoh, kita buat aktiviti dengan keluarga. Okay. Tujuan dia untuk kukuhkan silaturahim. Okay. Yang kedua, dapat berkongsi pengalaman. Okay. Dapat berkongsi pengalaman ni, contoh kita mendengar pengalaman dan cerita dari orang lama macam atuk kita cerita, nenek kita cerita. So benda tu kita jadikan sebagai tauladan ataupun panduan kepada kehidupan kita. Okay. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesedaran tentang generasi. Okay. Macam mana kita nak tingkatkan kesedaran tentang generasi? Caranya susul galur. Okay. Susul galur ni kita kenal kita punya salah silah keluarga. Contoh, ayah kamu siapa? Nenek kamu siapa? Datuk kamu siapa? Moyang kamu siapa? Itu ialah susul galut. Okay, pakcik, makcik. Tu semua termasuk dalam susul galut ataupun keturunan kita lah. Yang keempat, kepentingan dia ialah untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Macam mana kita dapat tingkatkan ilmu pengetahuan?
dengan cara bila kita berbincang dengan ahli keluarga. Okay, contoh bila kamu bercakap dengan datuk atau ayah yang lebih tua, cara pemikiran mereka berbeza kan. Jadi dia dapat tingkatkan lagi kamu punya idea berkaitan sesuatu perkara tu lah. Okay. Okay, terima kasih. Itu saja untuk minggu ini. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.